Assalamualaikum guys. Okay, sekarang ni Noni nak sambung balik cerita pengalaman seram di UiTM Lendu. Okay. Okay, kepada sesiapa yang baru tengok channel ni, okay, nama Noni, Nur Iwani. Noni tu just nama panggilan. Okay. So, sebelum tengok tu, jangan lupa subscribe. Komen kalau korang ada cerita ke, cerita seram, tak pun cerita sama ke macam ni. Korang komen je sebab nak tahu juga kan benda ni betul ke tak. Sebab Noni tak boleh sahkan juga benda ni kan. So, okay, so jom kita start. Jom. Silap bukan sini. Jom. Sekarang ni Noni akan sambung. Sakit tekak. Okey, akan sambung cerita di bangunan Ibnu Khaldun yang terletak di UiTM Lendu, Alur Gajah, Melaka. Okey, so ini cerita dia. Jomlah kita jalan. Dah pukul berapa dah ni? Kata aku. Kami menuju ke bangunan Ibnu Khaldun. Bangunan Ibnu Khaldun ni bangunan paling tertua sekali dalam UiTM. Kiranya zaman pensyarah aku jadi student, dekat situ pun bangunan tu still ada, sehingga kan dia jadi pensyarah dekat situ. Okey, bangunan Ibnu Khaldun jangan bawa main. Bangunan paling lama, sama usia dengan college tu lah. So nak kami pun menuju dekat bangunan tu. Kami berjalan di area situ. Bangunan Ibnu Khaldun ni pula famous dengan okay, gula-gula. Okay, hantu gula-gula. Okay, ada satu cerita tu. Pensyarah aku ni, dia balik tahu dari office dalam pukul 8 malam macam tu. And then dalam bilik dia ada hantu apa korang tahu kan apa benda. Okay, lepas tu dengar khabar student yang dia cakap seminggu juga dia cuti dan dia minta transfer office. Gila kan? Adik-adik yang baru masuk, jangan buat main dengan bangunan Ibnu Khaldun. Jangan memandai-mandai mencari benda dekat situ. Okey, kepada korang yang tak tahu Ibnu Khaldun tu apa benda, Noni tak tahu. Dataran keris itu dataran keris. Noni tak tahu Ibnu Khaldun ni belah mana. Pas Ibnu Khaldun tu, okey, diorang pun sambung jalan. Lepas tu diorang pun menuju ke satu sisi tersebut untuk turun ke tasik. Okey, tangga tangga library. Ni ke? Kita baca dulu lah. Tak ada apa-apa pun sebab siang kot. Lepas tu kami berjalan menuju ke jambatan tasik. Sampai je dekat jambatan, jam menunjukkan pukul 6.45 petang. Means dah nak maghrib macam tu lah. Diorang jalan-jalan lagi kat situ. Kami pun relax sekejap sebab penat berjalan. Batuk jimat semakin teruk. Lepas tu, yang kawan dia ni tanyalah kan, jimat ni kau okey tak jimat? Lepas tu batuk je lah, aku okey, kata jimat. Dekat tasik tu makin berkurangan orang jogging sebab dah senja kan. So kami buat keputusan untuk berjalan menuju ke jalan belakang kolej Dang Anum ke Dang Wangi. Aku pun lupa kami ke koperasi. Sampai je di belakang kolej Dang apa entah, mata aku terpandang library. Okey, library ni ada satu tangga which is dia tinggi gila. Noni masa mula-mula masuk, masa SEM 1, first time pergi library tu, Noni panggil tangga tu Batu Cave. Okay, sebab tinggi. Sebab Noni tak pernah naik tangga tinggi macam tu. Okay, so kita sambung. Okay, mata aku terpandang library belah bawah tu. Hujan. Yang kuning tu aku dan jimat nak menuju ke koperasi UiTM. Merah tu. Okey, ni menunjukkan dia tunjuk jambatan. Okey.
kira seberang tasik lah juga. Okey, tiba-tiba mata aku terlihat ke arah library tersebut. Lepas tu dia cakap, oh, macam terkejut lah kan. Suara aku terketak-ketak. Lepas tu kawan aku pun tanya, asal Kina? Jalan cepat sikit weh. Jimat berjalan dengan cepat ikut aku sambil batuk. Kata Jimat, janganlah jalan laju-laju. Sampai je di koperasi. Kami duduk di kafe yang berada di atas koperasi tersebut. Okey. Koperasi Lecik Amor. Atas koperasi tu ada Lecik Amor. Jam menunjukkan pukul 7 tepat. Tapi kami masih belum sampai di kolej Tun Ali. Kolej kediaman kami. And then, kau kenapa? Penatlah aku ikut kau, Kina. Jimat bernafas dengan laju sambil batuk-batuk. Aku pun pegang muka Jimat. Kau tahu tak aku nampak apa? Suara aku termengah-mengah seperti mencari udara untuk bernafas. Maknanya dia macam Ira terkejut lah kan. Korang tak tahu apa, kenapa dia terkejut, okay? So, Jimat dia pun tanya, kau nampak apa, Kina? And then, korang tahu tak Kina jawab apa? Kina jawab, aku nampak engkau. Aku dekat tempat library kita duduk tadi. Aku nampak jelas tu memang kita. Kalau korang tak tahu, korang tengok dulu channel sebelum ni, part 3, pengalaman seram di UiTM Lendu, part 3. Sebelum tu, diorang ada pergi library dan duduk belah bawah library tu. And then ni, dia ternampak diri diorang sendiri dekat tempat library yang diorang duduk tadi. And then kita sambung lah. Tudung, baju memang kita. Dan aku nampak ada orang sebelah kau. Rupa dia aku boleh cakap macam orang tua lusuh yang kau cakapkan tadi. Dia duduk sebelah kau. Ni gambaran dari seberang tasik tu. Memang tak silap. Tempat di mana aku dan Jimat berehat sebelum menuju ke bangunan Ibnu Khaldun. Okay. So sebelum cerita Ibnu Khaldun yang Noni cerita ni, sebelum tu diorang ada pergi ke bawah library tu untuk rehat sekejap lah macam tu. And then Jimat pun cakap, kau biar betul Kina. Kau jangan takutkan aku. Yelah, siapa tak takut kan nampak diri kita dah nampak doppelganger kan? Doppelganger, apa ganger lah, ada doppel lah. Okay, nampak diri sendiri, tahu tak? Lepas tu tengah pandang. And then Jimat menangis sambil peluk aku. Batuk dia makin teruk, lagi teruk dari sebelum ni. Okay, sorry ya kalau macam korang macam tak jelas sangat sebab tengah hujan. Tidur lagi. Okay, korang dengar kan? Okay, dengar. And then, kat mana tadi? Okay ni. Okay. Yang si Kina ni dia cakap, aku kawan kau. Kau percaya aku kan? Aku pandang je library tu. Orang tua yang mata besar kau maksudkan tu pandang kita seberang jalan. Jimat tak berkata. Maknanya bukan ada dua nenek. I think seorang ni nampak nenek tu dekat seberang jalan. Seorang ni nampak nenek tu dekat sebelah doppelganger yang Noni cakap tu, yang dekat library tadi tu. Okay, dia toleh serentak. Mataku terpandang dia. Nasib dia tak toleh je tau. Kalau di sini memang seram lah. Aku tak tahulah Kina, aku takut. Sambil batuk, dah jom kita pergi berlari dekat co-op. Kita balik college. Aku dan Jimat pun turun dari kafe tersebut menuju ke koperasi untuk beli air.
Jimat menunggu di luar. Aku beli air mineral botol kecil 2 dan beri kepada Jimat yang sedang ketakutan. Kami pun bergerak dari koperasi tersebut melalui bukit College Tuah. Nak lalu Karak, memang tak lah. Okay, Karak. Okay, Noni dah ingat Karak ni kat mana. Karak ni, betul Noni dah bagi tahu dah kan sebelum. Karak ni merupakan laluan yang paling dekat bagi student Tun Ali, Tun Hamzah dengan Tun Hassan untuk pergi Koko, untuk pergi padang besar tu, padang kawat. Okey, sambung. Nak lalu Karak, memang tak lah, dah lah maghrib. Kina aku takut. Macam biasa sambil batuk. Tak ada apa-apa, kita pun cari penyakit. Stay dekat Tasik Tun Fatimah maghrib ni. Siapa pernah belajar situ, Tasik Tun Fatimah ni pernah viral tentang kulit mayat. Okay, so kira Tasik Tun Fatimah tu taman permainan dia lah rasanya. Jambatan ni lah kami rehat sebentar tadi. Okey, sampai sahaja di depan College Tuah. College Tuah lah, College lelaki ke. Macam biasa akan ada suara menjerit-jerit, bukan kena rasuk histeria, tapi awet, pewit, nak nombor. Macam tu lah lebih kurang. Lelaki, yang college lelaki, biasa lah. Sudah menjadi kebiasaan kami berjalan seperti biasa, berjalan melalui college lelaki. Pula apa kurangnya? Awet, cantik, betul. Okay, macam tu. Macam ni. Pun dah jadi kebiasaan. Okey, dia ada 2 jalan lah kalau korang nak balik jalan. Kalau korang nak balik, contohlah korang duduk Tun Hamzah, Tun Hassan atau Tun Ali, korang akan lalu Leki. Leki tu college lelaki. And then korang akan lalu apa tadi? Tuah Tuah ke? College Tuah lelaki juga. So korang tak ada pilihan lah, korang kena lalu situ, kecuali kalau korang ikut Jalan Karak. Tapi Jalan Karak tu masa Noni masuk kan, itu kejut. Okay, Jalan Karak tu senior Noni pernah cakap masa mula-mula kita orang masuk SEM 1 lah kan. Senior cakap melebihi pukul 10 ke atas dah tak ada siapa student boleh lalu situ. Korang pelik tak kenapa? Time tu Noni dah fikir macam, sebab Noni kan suka mistik, Noni suka benda-benda macam ni, tapi Noni tak suka cari pasal. Korang terfikir tak kenapa diorang tak bagi lalu situ pukul 10 malam ke atas? Okay, sambung. Okay, sampai sahaja di college kediaman, which is Tun Ali. Kami pun macam biasalah, mandi, solat, semualah. Maghrib pula time tu. Aku terlihat jimat keletihan, batuk tak henti-henti. Lagi teruk dari sebelum ni, kami buat keputusan untuk tapau makanan di Dewan Bentara. Okay, siapa je kalau belajar situ, siapa je tak kenal Dewan Bentara kan? Yang tak tahu, okay, Dewan Bentara ni merupakan kafe lah, tempat makan. Ataupun nak ada jual-jual barang pada promosi pula. Okay, itu merupakan kafe paling dekat untuk student yang duduk college. Tun Hassan, Tun Fatimah jauh, Tun Hamzah dengan Tun Ali, college perempuan. Okay, Dewan Bentara ni jangan cakap lah. Dekat Dewan ni pula famous budak kecil main lari-lari. Aku dengar cerita lah, belakang Dewan Bentara ni ada kubur. Aku lupa lah 5 tahun lepas kot punya cerita. Ni pun penat aku nak ingatkan balik kisah ni bertahun. Mujur ingatan aku kuat lagi nama-nama bangunan dalam UTM. So kami pun tapau makanan. Lepas tu masa diorang nak balik tu, diorang ada dengar satu suara ni. Suara ni bunyi dia macam bercakap. Okay, dia cakap, kau takkan terlepas. Okay, dari blok Tun Hamzah
Dengan secara tiba-tiba, jimat berdengus dengan laju. Dia macam macam tu lah, macam kau tu tak, kau tengah, macam korang tengah tahan marah, lepas korang macam tak nak buat lebih-lebih, buruk tak kan. Okay, aku terus kilat-kilat. Okay, seperti nak berlawan dengan suara dari blok Tun Fatimah. Tun Fatimah apa? Tun Hamzah. Okay, aku terus tarik jimat untuk balik ke bilik. Badan jimat dah menggigil. Aku pun berlari jumpa RS College. Means yang ada jawatan besar dalam yang jaga college tu lah, macam tu. And then dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum puan. Tak bukan macam tu bunyi macam dia macam panik tau. Dia macam Assalamualaikum puan. Dia macam ketuk tau. Lepas tu puan tu pun cakap, ya waalaikumsalam, kenapa ni? Puan kena ikut saya ke bilik. Kawan saya macam dah kena rasuk. Okey. Kami pun bergegas berlari ke bilik. Sampai je dekat bilik, terlihat jimat sedang mencangkung atas kerusi menghadap bangunan Tun Hamzah. Bila aku memang menghadap Tun Hamzah, suara dia berteriak dengan kuat. Aku sedih sebab aku tengok bukan macam kawan aku dah. And then RS College tu dia cakap, kita kena call ustaz ni. And then RS College tu lari tau ke rumah ustaz tu ke rumahnya untuk mengambil telefon. Dia kembali ke bilik. And then dia call, Assalamualaikum Faizal, awak ada di TPK tak? TPK tu Tun Perak, College Tun Perak. Okay, perbualan RS aku dengan individu yang aku sendiri tak kenal. Awak tolong datang ke kolej saya. Pelajar saya kena rasuk, kata RS kolej aku. Rakan di level kolej aku berjaga-jaga melihat jimat. Aku memang asal di sini. Tak. Okay, ni jimat yang kena rasuk, jimat tu menjerit. Aku memang berasal dari sini. Sebelum terlahirnya engkau, aku dah hidup di sini. Okay, jimat menjerit. Kali ni aku percaya bukan benda boleh buat main. Ini bukan Ella dah ni. Air mata jimat ni jatuh. Ella sedih lah. Siapa je yang suka tengok kawan korang kena benda macam tu kan. Okay, aku menghampiri jimat untuk menenangkannya. Jimat menolak aku dengan kuat, sehingga kan aku tersandar di loka besi. Melihat wajah seorang rakan yang sedang bertarung melawan makhluk halus, ini sebenarnya menyedihkan. Jimat seperti berlawan suara dengan seorang lagi mangsa kena rasuk di bangunan Tun Hamzah tu. Okey, kalau korang pening dengan cerita ni kan, sebenarnya College Tun Ali sini, Tun Hamzah sini. And then kebetulan Tun Ali dengan Tun Hamzah ni dua-dua ada budak kena rasuk seorang. And then tiba-tiba jimat yang kena rasuk tadi tu, dia menjerit. Aku nampak sengsara, aku nampak kesedihan, nampak kejahilan. Okey, kalau korang perasan, ayat ni sama sebiji macam ayat yang masa diorang lalu depan dewan tu. Okay. And then dia menjerit dia, kalau betul dari darah lukisan ini dibuat, pulangkan kembali apa yang kau ambil dari aku. Ini ayat. And then ini ayat semasa kita orang berjalan di FSSR petang tadi. Okey, aku rasa nenek kebayan tu follow ikut kami dari library ke College Tun Ali. Memang sah dalam badan jimat ni. Tu nenek kebayan yang bertongkat di FSSR. Korang tahu tak FSSR ni apa? Fakulti, tak tahu apa benda. Noni pun tak tahu. Okay, Faizal di TPK tu pun sampai ke kolej kami dan cuba merawat jimat yang sedang beronta-ronta macam
Macam tu. Okay, keadaan semakin tegang. Jimat kelihatan lemah di pangkuan RS College aku. Faizal form TPK memberi air kepada Jimat. Lepas tu Faizal tu ajak aku turun bawah sekejap di hadapan rumah RS College. And then Faizal pun tanyalah kan diorang, korang pergi mana tadi? Lepas tu yang seorang dia ceritalah, aku ceritalah dari A sampai Z. Okay, diorang mula-mula pergi FSSR, lepas tu Ibnu Khaldun, and then pergi library. Faizal menganggukkan tanda faham. Apa sebenarnya yang ganggu kawan aku ni, Faizal? Kata akulah. Aku ada dengar juga tentang lukisan tu. Lukisan tu sebenarnya student 4 tahun lepas yang punya. Tak silap aku lukisan tu dah tak ada. Tapi aku pelik, kenapa korang boleh jumpa lukisan tu? Kita orang jumpa Faizal, masa tu Jimat dah lain dah sangat. Aku tepuk belakang dia. Maknanya lukisan yang diorang nampak tadi tu tak wujud sebenarnya. Apa yang aku faham lah, Kina, nenek yang dekat FSSR tu tertarik dengan Jimat. Dia ikut je korang sebenarnya berjalan dari FSSR. Lepas tu sampai je dekat Tasik, kau ada terpandang library kan? Aku ada terpandang. Why? Masa kau pandang tu lah dia lagi tertarik dengan korang berdua. Kau tahu tak sejarah lukisan tu? Tak, kenapa? Kata aku, pemilik lukisan tersebut sebenarnya ada saka. Kira macam dia suka cakap sorang-sorang, buat kerja sorang-sorang. Saka tu sayangkan tuan dia, dan lukisan milik tuan dia. Aku pun tak pasti, kerana aku dengar cerita pun dari senior-senior lepas. So lukisan tu jalan ceritanya, dan nenek tersebut pun ada cerita dia. Lagipun nenek tu berpenghuni di situ. Korang pun rajin jalan situ dah, kenapa? Manalah aku tahu. Kalau aku tahu benda macam ni jadi, aku takkan. Okey, yang si Faizal ni cakap lah kan macam, okey tak apa, jangan risau sebab budak lain pun ada je kena sebenarnya. Tapi benda tu dia balik semula tempat asal dia. Okey, lukisan yang diorang nampak dekat FSSR tu, lukisan sebuah kampung di mana hujung dia terdapat seorang wanita yang tengah duduk dekat buaian hujung rumah. Macam tu lah. Okay. Kaki kebas. Untuk pengetahuan korang, pemilik asal yang gambar ni, dia ada je, tapi dia sekarang ni tengah SEM akhir. Okay. So Faizal dah tolong semua tu. So semuanya pun dah berjaya. Maknanya dah selesai lah. Okay. And then RS College tu cakap, Kina, your friend dah okay dah sekarang, tengah rehat. Nanti apa-apa update dengan I, okay? Lepas tu dia pun jawab, baik puan, maaf ganggu puan malam-malam ni. Tak apa, Faizal jangan lupa balik college. Dah pukul 10.45 malam dah ni, kata RS College. Puan, saya memang kena stay sini pun sampai pukul 11.30. Nak make sure kan pelajar lelaki balik ke college. Diorang kan suka dating belakang Tun Ali. Saya ditugaskan halau pelajar college saya. Okey, baik Faizal dan Kina, saya maksud dulu Kina. Ingat apa-apa update dengan I, okey? Baik puan. Okay, so dia pun puan ni pun pergilah. Dia cakap okay, Assalamualaikum. And then dua-dua ni cakap Waalaikumsalam. Okay, suara aku serentak dengan Faizal menjawab salam. Faizal, bagi nombor kau. Senang kalau apa-apa jadi aku boleh call kau terus. And then Faizal cakap, bak sini phone kau. Faizal pun menaiklah nombor telefon. Menyampai. Okay, semua. What's that? Okay. Si Faizal ni dia cakap dekat Kina tau. Time tu Kina kat bawah. Kina,
naik atas sekarang, ada benda lain yang pandang kita. Lepas tu, panik lah kan Kina tu. Kau ni apa benda pula kali ni? Naik je lah, nanti aku WhatsApp. Dah aku nak suruh budak college aku balik bilik. Nanti WhatsApp aku akan bagi tahu. Kata Faizal. Aku pun segera naik ke bilik dengan berlari. Masuk je ke dalam bilik, aku terlihat Jimat tengah baring dengan rakan level sambil menyuapkan dia makanan. Jimat, kau okey? Aku nak minta maaf Jimat. Aku berlari menuju ke Jimat dan peluk Jimat sambil menangis. Aku minta maaf sebab ajak kau jalan-jalan, kesian kau sakit macam ni. Sambil nangis dan peluk dengan kuat. Tak apalah Kina, aku kan kawan kau. Mana kau pergi, aku kenalah ada. Macam itulah. Jimat mengusap kepala aku. Dah, jangan nangis dah. Okey. No, kau tak okey. Aku sedih tau. Tengok kau kena kacau atau berasuk tadi. Aku minta maaf sekali lagi. Tak apalah Kina, dah jangan menangis. Aku tampar kau sekarang. Ganas yang biasa tak? So yang si Jimat dengan Kina ni suruh yang jaga Jimat tadi tu, suruh diorang balik ke bilik diorang. Dan cakap terima kasih sebab tolong jagakan Jimat. Okay, so mereka berdua pun menuju keluar dari bilik aku. Between bilik aku sepatutnya ada 3 orang, tapi luck kami sebab seorang tu tarik diri dari UiTM. So kami berdua je dalam bilik. Jimat, kalau kau tak larat nak ke kelas, janganlah pergi kelas. Aku teman kau ke UK, unit kesihatan. And then dia cakap, no. Kelas kena pergi juga. Kau sengaja kan tak nak pergi kelas, kata Jimat. Tak ikhlas ni. Macam mana ada lah. Aku memang ikhlas nak teman kau. Aku kenal kau Kina. No, kita dah 2 minggu tak pergi kelas CTU. Astagfirullah. Okay, CTU ni Fundamental of Islam. Minggu ni kita pergi, okay? Yelah. And then yang si Kina ni dia barulah teringat. Okay, tak pergi tersambung.